Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay, Assalamualaikum. Siapa yang dah hadir dengan Kak Dia malam ni? Okay, Kak Dia awal lagi sikit ikut. Okay. It shows either Kak Dia tercepat ataupun Kak Dia dah little bit okay, dah boleh handle live ni dengan mudah. Puan Rozi, Waalaikumsalam Kak Dia. Apa khabar Puan Rozi? Okay, Kak Dia tunggu yang lain-lain juga masuk ni. Actually banyak aktiviti yang boleh buat hari ni. Okay, dan Kak Dia rasa macam nak kongsi dua topik. Tak boleh sempat dua topik. Waalaikumsalam Dia. Apa khabar Mak Nani? Okay, Kak Dia nak share nak pilih dua topik yang Kak Dia nak share. First, Kak Dia nak share tentang, kita sambung topik semalam, back to basic, tapi dia lebih kepada lifestyle kita. Okay, dan topik yang kedua yang Kak Dia nak share, kenapa manusia diuji? Kenapa manusia diuji? Kenapa manusia diuji? Okay. Okay. Okay, Zai, Mak Nani, Noni, Kak Dia, okay. Okay. Okay, so salam dari Ganu Kak Dia. Okay, apa khabar orang Ganu? Sihat ke? Okay, apa khabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Okay. Nak topik mana? Okay, nak topik satu, sambung semalam, back to basic. Okay, topik kedua, kenapa manusia diuji? Okay, kenapa manusia diuji? So, you all nak topik mana ni? Topik satu ke topik dua? Nak topik satu ke topik dua? It's okay kalau tak malam ni, Kak Dia akan kongsi esok, lusa. Okay, so saja-saja je. Okay, hari ni nak dengar yang mana? Nak nombor dua, kenapa manusia diuji? Zai jawab nombor dua, kenapa manusia diuji. Okay, so satu vote dah untuk nombor dua. Kenapa manusia diuji? Dan yang first, nombor satu, back to basic. Kita sambung balik kita punya discussion yang semalam. Waalaikumsalam Adik Amir. Hari ni akak sebut nama you. Okay, Adik Amir daripada mana? Di Perak. Okay, so jelas tak suara Kak Dia? Sementara tunggu yang lain-lain vote ni, jelas tak suara Kak Dia? Okay, jelas tak suara Kak Dia? Okay, topik dua. Okay, Ernie pun nak topik dua, kenapa manusia diuji. Okay, dah dua vote dah ni. Okay. Okay, Mak Nani pun nak topik dua juga, kenapa manusia diuji. Thanks Kak, jelas sangat. Alhamdulillah, terima kasih Dek. Okay. Okay, sebelum Kak Dia sambungkan, okay, Kak Dia sambung apa yang Kak Dia nak share ni. Untuk yang baru dengar ni, Kak Dia sebenarnya tengah dah siap pun satu modul program yang biasa Kak Dia buat. Kak Dia selalu ada coaching Ramadan, but this year kita ada different sikit program kita. Dia lebih kepada perjalanan hati. Okay, 101 hari cabaran bersihkan hati. So dia punya program nama dia 101 Days Clean Heart Challenge. Okay, Kak Dia bercadang untuk beri kepada 3 orang yang terpilih yang share Kak Dia punya sharing, Kak Dia punya video paling banyak. Dan insyaAllah 3 orang tu akan Kak Dia pilih untuk join kelas Kak Dia secara percuma. Terima kasih Ernie, jelas Okay. Okay, so kalau you all rasa video Kak Dia, sharing Kak Dia ada beri manfaat, mohon share dengan kawan-kawan. Mudah-mudahan dia jadi asbab kebaikan kat ramai orang. Okay, so back, kejap lagi nak
topik yang mana Kak Dia nak offer 2 topik yang you guys kena pilih. First, back to basic, sambung semalam. Dan topik yang kedua ialah kenapa manusia diuji. PKP tak boleh tidur diam. Pas ni Kak Dia buat topik untuk PKP yang tak boleh tidur diam. Okey. Yang tu kena kasih orang PKP yang tak duduk diam tu lah yang dengar kan. Biasa ni yang dengar-dengar ni semua yang jenis duduk diam ni. Okey. So but anyway, second topik dia adalah kenapa manusia diuji dan Kak Dia ada 3 vote untuk tu. Okay. So, kita tunggu lagi lah. 1 je lagi vote. Nombor 2, Kak Dia teruskan dengan nombor 2 sebab kalau boleh Kak Dia pun tak nak drag masa you guys semua kan. Ni family time sebenarnya. Okay. Nak topik nombor 1, back to basic, sambung semalam. Ataupun topik nombor 2, kenapa manusia diuji? Kenapa manusia diuji? Dan sharing. Terima kasih Ernie. Okay. Kak Dia tengah tunggu lagi. Nak topik nombor 1 ke nak topik nombor 2? Nak topik back to basic ke nak topik kenapa manusia diuji? Okay, tak ada nak jawab. Okay, ya Allah, pimpin lisan dia hari ini dan seterusnya, every time, setiap perkataan yang dia keluarkan ni, jadikanlah dia perkataan-perkataan yang memberi manfaat kat semua yang dengar dan menjadi asbab mengubah kehidupan mereka kepada keadaan yang lebih baik, hati yang lebih bersih, kehidupan yang lebih bermakna, jiwa yang lebih tenang, hidup yang lebih bahagia. Okay, guide lisan dia. Semua tu hak Allah, mudahkan. Okay, dan berikanlah manfaat sharing ni kepada semua yang mendengar dan semua yang bakal mendengar selepas ni. Okay, so Kak Dia straight kepada sharing yang pertama. Maksudnya Kak Dia terus ambil topik yang Kak Dia nak share tadi. Topik nombor 2, kenapa manusia diuji. Okay, kenapa manusia diuji? Kenapa manusia diuji? Kalau lihat sharing Kak Dia sebelum ni, Kak Dia selalu cakap, kalau you pergi kelas untuk avoid diri you dari diuji, excuse me, tak ada. Okay, sebab hidup ni selagi you bernyawa, selagi tu you akan melalui ujian. Selagi you bernyawa, selagi tu you akan melalui ujian. Selagi you bernyawa, okay, waktu tu you tetap akan terima ujian. Hai Syuk. Hai Kak sayang. Okay, hai Syuk. Okay, Syuk sihat. Okay, so selagi you hidup, you akan diuji. And you have to remember one thing. Bila you minta, you doa, minta perkara yang besar. Okay, bila you doa, you minta perkara yang besar-besar, you minta benda yang hebat, you minta benda yang besar. Okay, ujian yang akan sampai pada you pun adalah ujian-ujian yang besar. Okay, ingat bila you minta sesuatu yang besar, ujian yang sampai pada you pun adalah ujian yang besar. Okay, kejap lagi Kak Dia explain kenapa dia jadi macam tu. Okay, sebab Allah nak prepare you untuk dapat apa yang you nak. Allah sedang prepare you untuk dapat apa yang you nak. Allah tengah prepare you untuk dapat apa yang you nak. Okay, Kak Dia bagi contoh. Okay, okay, contoh yang mudah nak bagi. Okay, katakanlah kita belajar. Okay, katakan kita belajar. Darjah 1 hingga darjah 6 daripada tingkatan lepas tu sambung tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okay, basically kita belajar benda yang agak basic. Okay, benda yang sangat basic kita belajar. Tapi isu dia ialah, okay, begini. Katakanlah kalau kita boleh ingat lagi, waktu kita darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, waktu tu semua silibus pembelajaran tu rasanya macam susah gila. Kan, masa kita belajar, kita lalu proses tu, kita rasa susah sangat. Okay, dan lepas tu kita kena ambil exam lagi, dan lepas tu kita rasa benda tu zaman persekolahan tu yang enjoy pergi jumpa kawan, tapi the moment you nak belajar tu, proses pembelajaran tu, pelajaran yang you terima tu bukannya mudah. Okay, Kak Dia ambil satu contoh,
Okey lah, bila kita darjah 1, dia nak ajar kita pun, dia takkan terus masuk darjah 1, okey 50 tambah 70. Tak, dia start dengan figure atau digit 1 hingga 10 dulu. You dah mahir 1 hingga 10, dia naik digit 10 pula. Lepas digit 10, dia pergi naik digit 100 pula. Okey? Itulah silibus pembelajaran yang you belajar di sekolah untuk melayakkan you, meningkatkan you punya knowledge. Okay, sampai form 3 you melalui proses ni untuk belajar basic. Okay, katakanlah you nak jadi seorang seorang doktor. Okay, contoh you nak jadi seorang doktor. Selepas habis form 3 untuk naik form 4, you kena pastikan result PMR you bagus. Okay, so that you boleh banyak pilihan untuk pergi ke course yang mana. Dan bila you nak jadi doktor, you kena masuk dekat course yang melibatkan science stream. Okay, you kena belajar fizik, bio, kimia tu semua untuk prepare diri you to be a doctor. Okay, you rasa senang ke topik tu? Tak senang kan? Okay, dan habis daripada SPM, you kena sambung lagi, masuk matrik, you buat dapatkan degree, lepas tu you dapatkan master, dan next you kena buat PhD untuk dapatkan doctorate, untuk jadi seorang doktor. Dan proses tu tak mudah. Okay, berbanding dengan orang yang ingin menjadi seorang kerani, dia tak perlukan that expertise. Ujian tu tak sehebat untuk menjadi seorang doktor. Okay, so apa yang boleh Kak Dia relatekan dalam kehidupan, dalam proses pembelajaran di sekolah dengan kehidupan kita? Proses pembelajaran di sekolah, dia prepare diri kita untuk jadi siapa yang kita nak. Makin tinggi cita-cita kita, semakin hebat ujian yang kita terima. Semakin tinggi cita-cita kita, semakin hebat ujian yang perlu kita prepare dalam perjalanan nak capai cita-cita kita. Okay, so begitu juga dengan hidup. Okay, bila you ada sesuatu yang you nak, lagi tinggi yang you nak, okay, maka makin tinggilah, makin hebatlah ujian yang you kena lalu untuk you jadi master dalam kehidupan you. Okay, am I too serious? Am I too serious? Okay, ada soalan? Okay, ada soalan ke? Okay, so every time kita lalu ujian, okay, kita tanya dekat diri kita, so, macam mana kita nak handle ujian yang sampai ni. Bila kita tahu Allah bagi kita ujian sebab prepare kita untuk dapat apa yang kita nak. Okay, bila Allah uji kita sebenarnya untuk ajar kita, untuk train kita, untuk prepare diri kita, okay, untuk jadi seperti yang kita nak. Okay, so every time you lalu ujian, okay, every time you lalu ujian, every time ujian sampai kat you, first kali duduk tenang. Okay, first kali duduk tenang dan you duduk diam-diam, tanya diri, Ya Allah, pelajaran apa yang Allah nak dia belajar ni? Ya Allah, pelajaran apa yang Allah nak dia belajar ni? Ya Allah, pelajaran apa yang Allah nak dia belajar ni? Dia pasti beri sesuatu dalam ujian tu untuk kita belajar. Okay? Dan the moment kita lepas ujian tu, Alhamdulillah, kita akan jadi lebih hebat, lebih bagus. Sebab tu orang selalu guna istilah, dia kata bila you lalu ujian, Allah uji you sebab dia nak naikkan martabat you. So what is that martabat dalam perkataan yang selalu kita dengar? Okay, martabat tu pada Kak Dia is tangga demi tangga yang you daki, yang you naik, tingkatan demi tingkatan, darjah demi darjah yang you naik untuk menjadi manusia dalam kehidupan yang lebih baik. Sebab tu kalau kita tengok orang yang hebat, dia melalui ujian lagi hebat because Allah prepare dia untuk bersedia dengan keadaan dan apa yang dia nak. So every time you lalu ujian tu, you tanya, apa silibus yang Allah nak you belajar? And kalau you rasa tak boleh handle, minta lagi kat dia. Okay? Waalaikumsalam Jana. Okay. So itulah bagaimana cara you nak handle
ujian. Kenapa Allah uji kita? Sebab dia nak prepare diri kita to be somebody better dalam hidup kita. Dia nak kehidupan kita jadi lebih baik. Sebab dia sayang kita. Okay? So, kalau you nak tahu, okay. Ni Kak Dia bagi contoh yang lebih mudah. Kak Dia yakin semua orang pernah bercinta. Okay, semua orang pernah bercinta, pernah melalui zaman ni kan. So, katakanlah by now age you dah 40 lebih ke 50 ke. So, anak umur 20 tahun, 21 tahun datang balik, bawa girlfriend, bawa boyfriend kan, datang rumah. Dan nak kenalkan lah konon-kononnya. Okay. So, bila you tengok kawan yang anak you bawa, you boleh komen dekat anak you. Cakap, okay, Mama tak happy dengan dia ni. Dia ni kalau ni macam ni, macam ni, macam ni. Mama tak suka dia punya karakter macam ni, macam ni. Ataupun you akan cakap, oh Mama suka dia ni okey, dia ni boleh ni, dia ni macam ni. Kenapa you boleh cakap macam tu? In fact, anak you pun pelik. Siapa yang kawan dengan orang ni? Dia ke mak dia? Okay? Kenapa you boleh evaluate kawan pada anak you? Sebab proses pembelajaran you dah habis. Proses pembelajaran yang you lalu waktu umur you 20 tahun dulu. Okay? And proses tu you dah belajar, you dah ada pengalaman. Sebab tu bila anak you lalu, dia pelik. Sebab itu adalah proses pembelajaran buat dia. But you share your pengalaman supaya anak you tak langgar tembok. Okay, so proses ujian tu memang akan tetap berlaku. Dan proses tu of course akan ada hikmah, ada pelajaran of course yang Allah nak you belajar. Okay? Ada soalan ke? Ke topik Kak Dia serius sangat ni. Okay. Sekarang dah start risau. Okay. 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 Sebelum tu Kak Dia nak share. Apa yang menyebabkan, Kak Dia nak bagi tips actually. Apa yang menyebabkan kita lebih mudah nak lalu nak terima ujian. Okay. Semalam topik dia tentang macam semalam Kak Dia share topik tentang pentingnya relationship you dengan Allah. You minta apa yang you nak. Okay. But now Kak Dia nak share tips satu lagi. Okay. Prasangka ke apa ke. Tapi hari ni satu tips. Okay. Belief kita letak dekat fikiran kita adalah bagaimana cara kita boleh handle diri kita dan minda kita untuk terima ujian. Okay. Kak Dia ada share hari tu, tapi ni daripada cikgu Kak Dia ambil sharing dia. Dia kata, katakanlah okay, mak you ajak you keluar. Okay. Mak you cakap, okay, now siap-siap. Dia kata, okay, ambil barang, ikut dia keluar. So bila you ikut dia keluar, dia drive, okay, dan lepas tu dalam keadaan jalan yang gelap, jalan yang macam masuk hutan, okay, jalan yang tak proper, jalan yang tak pernah you lalu, jalan tu nampak macam scary, dah malam, you dengan mak you je. So of course you terasa you panic. Dan you tanya dengan mak you, okay, mak you nak pergi mana? Dan mak you kata, tak apa, you duduk je diam-diam, we'll be fine, kita akan okay. And soalan cikgu Kak Dia waktu tu ialah, dia kata, adakah bila you tanya mak you macam tu, sebab you dalam certainty, you tak tahu mak you nak bawa you gimana, dalam keadaan yang scary, yang you tak prepare, you tengok dengan keliling tepi kiri kanan dah gelap, and mak you cakap macam, okay, jangan buat apa-apa, duduk je diam-diam, we'll be fine. Okay, so dia tanya, adakah you akan ambil phone dan call police sebab you rasa risau, you rasa panik tu, okay, adakah you akan angkat phone dan call police? So, jawapan majority jawab, no, kita takkan report police sebab kita tahu mak kita sayangkan kita. Okay, dia try their best untuk bawa kita dan pastikan kita selamat. Walaupun dia kena lalu jalan gelap, walaupun dia kena lalu jalan lopak-lopak, but kita rasa comfortable sebab kita kenal mak kita dan kita rasa, kita tahu mak kita sayang kita. Okay? So, begitu juga bila kita boleh tanamkan rasa, selama ni siapa yang pandu hidup kita? Yang pandu hidup kita adalah Allah, yang sayang kita lebih daripada mak, abah kita sayangkan kita. Selama hari ni, hidup kita dipandu oleh Allah yang sayang kita lebih daripada mak, abah kita sayangkan kita. Hari ni, okay, hidup kita dipandu oleh Dia
Yang sayang kita lebih daripada mak abah kita sayangkan kita. Bila kita faham dan kita ada rasa tu, keyakinan kita yang dia sedang pandu hidup kita ke arah yang lebih baik, buat kita okay, take it. Kalau you ada situation, get back to him. Cakap dengan dia, Allah, tolonglah. Cakap. Say, okay? You communicate dengan dia. Okay? So, thank you so much. Mama Isyam cakap, Puan bagi tips lupakan seseorang. Okay. Ada tak dalam syllabus? Okay. We'll consider. Okay, insyaAllah. Okay. Muhammad Syafiq Ruslan, Apit cakap so far clear, tak ada, so far clear lagi, tak ada soalan. Okay, thank you Apit. Okay. Okay. So actually itu yang gist yang Kak Dia nak share tentang ujian. Kenapa Allah uji? Sebab kehidupan ni dia janjikan memang dia akan uji. Macam mana you nak kata you percaya kat dia kalau dia tak uji? Okay. So kalau macam lagi satu, yang ni ada, ini selalu berlaku, yang peserta-peserta Kak Dia selalu tanya dengan Kak Dia. Okay, dia kata kenapa every time dia ada niat untuk nak berubah, waktu tu ujian dia Masya Allah lagi teruk, lagi hebat daripada dia yang masa zaman dia tak berubah tu. Okay, so dia kata macam mana, kenapa berlaku macam tu, sedangkan dia dah setengah nak ubah diri, nak makin rapat, makin dekat, and waktu tu kenapa dia makin ujian tu sampai Masya Allah. Okay, dia begini, kalau somebody datang pada kita, dia cakap pada kita, dia I sayang kat you. Okay, kita nak percaya ke? Of course kita test dia. Betul ke sayang? Kan? So waktu tu ialah dia nak test you, how far, how much you sayangkan dia. And lepas proses tu, lepas ujian you lalu tu, you lepas, and you will see apa reward, apa nikmat, apa rahmat, apa hadiah yang dia dah prepare untuk you. Okay, so kita relate benda tu. Okay, okay, Kak Dia rasa tak ada lagi nak share tentang topik ni. Okay, Kak Dia nak buka soalan. Okay, Kak Dia nak buka soalan sebab it is a very very heavy topic untuk di share dekat ni, but I would love if semua orang boleh faham bahawa ujian Allah ni tanda dia sayang, and dia prepare kita untuk jadi diri kita yang lebih baik. Dia prepare diri kita untuk jadi apa yang kita nak. Lagi besar kita nak jawatan, lagi besar ujian yang you kena lalu. Okay, so sama juga dalam kehidupan. Okay, so well, itulah. Okay, Kak Dia sebenarnya ada yang tanya Kak Dia. Okay, Kak Dia nak share sikit. Okay, apa yang Kak Dia sharing dalam program-program Kak Dia, dalam live program Kak Dia, dalam video Kak Dia, basically adalah pengalaman yang Kak Dia lalu, yang dah langgar tembok, dah apa. So tak ada tentang siapa lebih, siapa kurang. It's actually perjalanan yang Kak Dia dah lalu awal. Allah pilih Kak Dia untuk belajar dan lalu awal, therefore Kak Dia belajar awal. Tu je. So pelajaran ni adalah pelajaran kehidupan. Bagaimana you nak handle ujian demi ujian demi ujian demi ujian. But inilah bila you dah faham, you boleh set minda you sebenarnya apa pun ujian dapat sampai dekat you, you be fine. You akan boleh terima. Okay, Allah sayang you, dia nak test you. Okay, buat bertenang. Ya Allah, Allah nak bagi apa ni sebenarnya, nak dia belajar apa ni. Okay, lepas tu buat apa nak buat. Dan lepas tu kalau tak ada situation, ya Allah, ni dah buat ni tapi tak jadi macam ni, Allah tolonglah. You balik-balik dekat dia. Okay, you balik-balik dekat dia. Kalau kita tengok ujian yang sampai kat kita, dia tak ada dulu, kini dan selamanya. Tak ada. Okay, ujian yang sampai a certain time of period, dia nak tengok you handle macam mana. Sebab tu kalau yang ni kita kena of course kena pergi classes so that kita pergi deep lagi. Bila you ada satu tempoh you dah tak boleh handle ujian yang sampai tu, lebih baik you shut down, relax. Okay, and lepas tu you tak tahu macam mana masalah tu boleh selesai. Okay, sebab dia nak tengok masa you ada situation, you cari siapa? You cari dia. Okay, bila you ada situation, dia nak tengok you cari siapa. Okay, so waktu you diuji, banyak-banyak cari dia. Selalu bercakap dengan dia. Okay, okay, ada soalan? Ada apa nak tanya? Okay,
Oh, 25 minutes dah. Okay. Untuk Muhammad Isyam, sebenarnya saya ada topik tau. Saya dah tulis dah. Saya kata saya tulis kat sini. Appreciate orang yang sayang you. Okay. But sebab ramai orang yang, okay, dia lebih fokus pada orang yang tak suka kat dia rather than orang suka kat dia. So, hope bila saya buat topik tu nanti, you join saya. Okay. Okay. Ada soalan? If it is not, Kak Dia akan stop. Setakat ni, again, yang baik ambil, yang tak baik tinggalkan. Tak faham boleh tanya. Percayalah, ujian Allah tanda dia sayangkan kita, dia nak kita belajar. Ada pelajaran dalam setiap ujian yang dibagi untuk prepare diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Dan every time dulu masa Kak Dia nak dapat motivation bila melalui ujian-ujian yang Allahu Akbar. Mungkin kalau Kak Dia rasa Kak Dia bersedia, mungkin Kak Dia akan share apa yang Kak Dia lalu. Okay, secara public. Sebab all this while Kak Dia selalu share dalam kelas saja. Waktu lalu tu Kak Dia akan tengok balik, baca balik buku those orang-orang hebat dulu. Kisah Nabi, macam mana hebatnya dia melalui ujian. Lagi hebat ujian dia. Orang-orang sahabat-sahabat dia. Isteri dia orang, mak ayah dia orang. Ya Allah, ujian dia lagi hebat. Okay, sebab Allah nak prepare kehidupan dia and nak fahamkan kat sini. Okay, tu sebabnya ujian tu is about a process untuk cleaningkan hati you sebenarnya. Okay, so that you lebih tenang, you lebih relax, you lebih calm, tenang bila terima ujian. Okay, terima kasih. Ni agree yang mana tu dek? Okay, so apa saja bila you buat, you dapat benda yang you tak suka, bukan benda yang you nak, percayalah, dia tahu, dia kenal you better than you kenal diri you sendiri. And dia tahu apa yang terbaik untuk you. Okay, ujian dia totally sebab dia sayang you. Okay, ujian Allah pada you totally sebab dia sayang you. Okay, ujian Allah sampai pada you totally sebab Allah sangat sayang kat you. Okay, sebab kalau kita tengok orang yang diuji, makin dia diuji makin dia dekat, makin diuji dia makin dekat, makin diuji dia makin dekat. Sebab jawapannya ada satu, dekat dia. Kunci untuk keluar daripada apa saja situation yang ada, kunci itu ada pada dia. Okay, so Kak Dia harap okay, ada manfaat. Salam kasih sayang dari Kak Dia. So yang baik ambil, yang tak baik tinggalkan. Tak faham tanya. And Kak Dia suka nak ingatkan lagi, okay, Kak Dia ada program yang Kak Dia dah siapkan untuk yang bermula Ramadan nanti. Okay, yang bermula Ramadan nanti, 101 Day Screen Heart Challenge. Okay, so siapa yang share Kak Dia punya apa tu, video ke quote ke, okay, siapa yang paling banyak buat sharing ni, Kak Dia akan pilih 3 orang untuk berada secara percuma, okay, join program Kak Dia ni. Okay, so salam kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.